zaman Nabi Idris bawa anak beranak dia, umat dia, kalau nak sebut perkataan umat, dia bawa pengikut dia, mereka diarahkan untuk berperang dengan keturunan Qabil. So kabilah Qabil berperang dengan kabilah Nabi Idris alaihissalam. So berlakulah persengketaan dan juga akhirnya mencetuskan peperangan di antara grup Qabil dengan grup Nabi Idris alaihissalam. Dan of course Nabi Idris menang. Soalan saya, orang-orang yang bersama dengan Idris, perang bersama dengan Idris lepas tu menang. Orang-orang yang bersama Iblis, perang dengan Idris lepas tu menang. Soalan saya, orang-orang itu digelar apa lepas mereka menang? Kita panggil pahlawan. Kita panggil apa? Hero kan? Kita panggil hero, kita panggil pahlawan, kita panggil tokoh. Kita panggil tokoh. Maksudnya, kita panggil tokoh lah, orang hebat. Maksudnya dekat sini, pengikut-pengikut Idris yang mana mereka perang dan menang bersama Idris alaihissalam, anak cucu cicit sangat menghormati Idris dan sangat menghormati orang-orang yang perang bersama Idris. Yang mana mereka ini akhirnya menjadi tokoh-tokoh pujaan ramai. Seperti mana hari ini kita duk menyebut-nyebut nama Tunku Abdul Rahman, kita menyebut-nyebut nama Maharaja Laila, kita menyebut-nyebut nama Dul Said, kita menyebut-nyebut Tok Janggut. Ini adalah pejuang-pejuang kemerdekaan ataupun pahlawan-pahlawan dulu, hang tuah pelbagai ni. Nama mereka harum, nama mereka dihormati, disebut dengan baik dalam generasi yang akan datang. Sekarang itu apa berlaku kepada Idris dan juga orang-orang yang hidup berjuang bersama Idris. So, ke generasi seterusnya, datanglah Nabi Nuh alaihissalam pada generasi yang ke-9. Okey, itu 5 nama ini disebut dalam Quran. Meaning to say, 5 nama ni penting. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Siapa dia 5 nama ini? Ingat tadi awal tadi kita tanya, bagaimana amalan sembah berhala bermula? Soalannya, macam mana 5 mamat ni tiba-tiba disembah? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu tak? 5 nama ni mai mana? Kenapa dalam banyak-banyak nama berhala-berhala tu dinamakan dengan 5 nama ni? Siapa pilih 5 nama ni? Ada siapa-siapa boleh teka tak? Anyone? Macam mana tiba-tiba bangun pagi pergi sebut 5 nama? Nama tokoh-tokoh mereka. Tokoh-tokoh mana tu? Tokoh generasi apa? Idris Huira. Terima kasih, alhamdulillah. Tadi kita sebut bahawa tokoh pahlawan generasi Idris mereka pergi perang dengan generasi belah sana. Akhirnya 5 pahlawan zaman Idris, seperti mana kita ada hang tuah 5 bersaudara, Idris disebut dia ada pengikut, dia pahlawan, dia 5 bersaudara. Iaitu Wad, Suwa', Ya'uz, Ya'uq, Nasr. 5 orang ni pahlawan. 5 orang ni orang soleh. Dengar nama ni elok. 5 orang ni orang baik, orang soleh, orang bagus. Mereka bagus zaman Nuh. Bila mereka mati, ini masalah dia. Bila orang baik dipuja secara melampau. Soalan yang saya tanya awal tadi, sekarang kita reveal jawapannya. Macam mana amalan sembah berhala bermula? Amalan sembah berhala bermula kerana ada orang angkat tokoh secara melampau. Amalan sembah berhala bermula apabila orang mula mengagung-agungkan tokoh secara melampau. Apa berlaku dekat 5 orang ni? Mereka orang baik, orang soleh, orang hebat zaman Idris alaihissalam. Setelah Idris mati, setelah 5 orang ini mati, pengikut-pengikut mereka, anak cucu cicit mereka, anak-anak murid mereka, syaitan datang dan syaitan mula bagi idea. Benda ini disebut dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Yang mana syaitan datang, syaitan kata, orang ini orang baik, syaitan menjelma dalam rupa manusia. Syaitan berkata, amboi mati dah Tok Syekh kita Wat tu. Allah mati dah Panglima Yaruz. Alamak mati dah kawan kita, Tok Imam kita Suwa'. Mereka mula memuji-muji 5 orang ni. Syaitan mula memuji-muji. Lepas tu syaitan mula bagi idea-idea merapu. Syaitan kata, alangkah bagusnya kalau kita boleh buat gambar 5 orang ini untuk tatapan generasi yang akan datang. Kita kenal muka mereka, generasi yang akan datang tak kenal. Kita akan hormati 5 orang ni, ana pemergian mereka, pengorbanan mereka.
dengan cara kita buat gambar-gambar mereka. Daripada gambar, lepas tu syaitan galakkan buat patung pula. Mula buat gambar, ukir gambar, lepas tu mula ukir patung. Lepas tu syaitan ajar orang-orang ni agar letak gambar-gambar ini dan patung-patung ini di tempat-tempat pertemuan. Tempat-tempat pertemuan tu dekat mana? Dekat parlimen mereka letak gambar dan juga patung 5 orang ni. Dekat mana? Dekat junction jalan raya, dekat traffic light, sekali dia letak ada satu tugu 5 orang ini. Lepas tu dekat pasar raya, sekali ada gambar 5 orang ni. Sekali dekat jatah negara dia letak kat baju, lekat dekat handset, lekat buat wallpaper handset, lekat dekat dinding rumah, depa buat mural dekat tepi jalan. Poin dia, mereka mula mengangkat kelima-lima ini sebagai gambar-gambar yang dibesar-besarkan dan juga patung-patung yang dibesarkan. Anak murid mereka yang Islam ni pun buatlah muka tu, buatlah patung tersebut dan akhirnya letak kat tempat-tempat tersebut hasil idea para syaitan. Mereka sembah tak? Tak. Generasi awal sewaktu mereka ukir patung Wat, patung Yarus, patung Suak, patung Ya'uq, patung Nasr, mereka sembah ke? Tak, mereka tak sembah. Mereka tak sembah. Habis apa mereka buat? Mereka hanya beri penghormatan. Mereka berkata, anak-anak, ini Tok Syekh Wat. Tok Syekh ni lah yang ajak ayah mengaji Quran dulu. Itu je apa mereka buat. Mereka tak puja. Tapi tuan-tuan, anak mereka esok bila tengok ni, anak dia mula main, anak dia pegang hidung, anak dia mula cium. Lepas tu lagi anak ni bila besar, dia bagi dekat cucu pula. Tok Syekh Wat ni dulu ajak Tok Wan. Tok Syekh Wat ni hebat, boleh berjalan atas angin. Tuan-tuan, mula keluar cerita-cerita pelik. Kehebatan melampau. Benda-benda yang direka-reka untuk mengangkat kelima-lima tokoh ini. Dan akhirnya 5 tokoh ini, pada zaman Nuh, orang mula puja secara melampau. Orang mula sujud, orang mula sembelih binatang letak kat atas 5 orang ni, orang mula tuang susu dekat atas patung 5 orang ni, orang mula buat haji, bagi darah lah macam-macam dekat 5 berhala ini. Akhirnya, nama-nama orang baik ini dah jadi berhala yang buruk. Dan tuan-tuan, penyembah berhala mana pun, berhala-berhala itu bermula dengan benda macam ni lah. Dekat Batu Cave ada Murugan. Berhala Murugan. Tuan-tuan baca kisah Murugan tu, dia cuma satu orang pejuang kemerdekaan Tamil Nadu je pun. Tapi oleh sebab dia berjasa besar, kemudian bila dia menang berbagai, Tamil Nadu menang merdeka berbagai, akhirnya hari ini jadi dewa lah. Gautama Buddha satu orang tokoh yang baik, yang hebat berbagai, dia mati, orang sembah dia lah. Sebahagian Cina-Cina, sebahagian Buddha dan Taoism sembah Cheng Ho. Padahal Cheng Ho tu Muslim. Poin dia kat sini, ada orang secara melampau-lampau angkat tokoh, akhirnya tokoh itu jadi berhala. Itu bagaimana penyembah berhala bermula. Sebab itu Allah hantar Nuh untuk hentikan benda ini. Sebab tu kita orang Islam hari ini, kita sensitif dalam isu menggambarkan dan juga buat patung. Walaupun kita tak puja. Ya, kita tak puja. Takut anak cucu cicit puja. Secara melampau. Sebab tu tuan-tuan dalam agama kita juga bukanlah satu benda yang bagus dan baik untuk kita melazimi menggambar ataupun menyimpan gambar. Terutama sekali gambar-gambar tokoh. Ada keperluan buatlah gambar, tapi sekadar nak buat perhiasan melampau-lampau, buat pula secara gah-gah, besar-besaran, letak pula gambar-gambar tokoh tu di tempat-tempat yang tak patut, dalam handset lah, dalam baju lah, lagi dekat kat kereta lah, macam-macam. Semua itu kaum Nuh dah buat dulu dan akhirnya berlaku pemujaan. Kita yang buat tak puja, tapi generasi akan datang mula puja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.